Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berminat menjadi YouTuber dalam bidang pendidikan? Di sinilah permulaannya. Pada video kali ini saya tidak mengajar matematik, tetapi saya nak menerangkan ataupun memberi tutorial bagaimana untuk menjadi YouTuber. So di sini saya beri tumpuan kepada bidang pendidikan sahaja. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh menjadi YouTuber. Sebelum menjadi YouTuber ni perlulah mempunyai asas, ya. Pertama sekali kita perlu ada satu perisian yang boleh menghasilkan video. Apa-apa saja pun boleh. So di sini saya ambil satu contoh. Okey, aplikasi ataupun perisian yang boleh mengedit video dalam PC ataupun laptop. Okay, yang pertama boleh menggunakan EasyUS Video Editor. Okay. Seterusnya kita boleh menggunakan Adobe Premiere Pro. Boleh juga menggunakan yang Adobe Premiere Element 2020. Okay, Lightwork, Corel Video Studio, Hit Film Express, VCD DC, Filmora, VideoPad Video Editor, Shortcut, DaVinci Resolve, Sony Vegas Pro 17, Pinnacle Studio, AVS Video Editor, Camtasia dan banyaklah lagi. Kalau tuan-tuan boleh browse sendiri dan boleh install dan juga bolehlah tengok tutorial yang disediakan dalam internet. Baik, itu yang pertama. Okey, di sini saya menggunakan Filmora. Okay, nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Okey, yang kedua, kita perlu ada ataupun sediakan file atau bahan yang hendak diupload ataupun yang nak dikongsi bersama dengan orang di luar sana. Okay. Yang ketiga, sudah pastilah mesti mempunyai akaun YouTube sendiri dan juga capaian internet adalah dalam keadaan baik, dan seterusnya kemahiran ICT perlulah ada sebagai seorang YouTuber. Baik, kita akan lihat satu persatu tutorial ini daripada video yang kita nak. Ini perisian untuk edit video, kemudian menyediakan bahan dan bagaimana untuk upload ke YouTube untuk disebar luaskan, terutama ilmu dalam bidang pendidikan. Sebab kita tahu di luar sana ramai guru ataupun pendidik atau siapa sahaja mempunyai banyak bahan yang hendak dikongsi, mungkin tak tahu cara untuk mengongsi bahan tersebut ke dalam YouTube. Maka di sini saya akan memberi sedikit tutorial yang asas. Yang selainnya tu bahan-bahan ataupun alat-alat yang sesuai tu bergantung kepada keadaan dan kreativiti masing-masing. Okey, so yang pertama, pemilihan perisian menghasilkan video dulu. Okay, tadi seperti mana yang saya dah tunjukkan, apa sahaja bahan atau perisian yang boleh edit video boleh digunakan, asalkan akhirnya dia menjadi satu video. Okey, dalam bentuk apa pun tak apa, biasanya kalau kita buat tu dalam MP4. Okey, so di sini saya tunjukkan menggunakan Filmora 9, ya.
Okey, ini adalah satu file yang saya telah sediakan dalam perisian Filmora. Jadi sebagai permulaan, bila boleh keluar satu paparan yang macam ni, maka kita boleh pilih file, kita pilih new project. Okey, bila kita lihat di sini adalah satu file yang saya telah sediakan. Jadi sebagai permulaan, sudah tentu dia akan keluarkan di sini kosong, ya, tak ada apa. Jadi di sini kita tengok file dia ada new project, lepas tu kita ambil white screen. Ini adalah paparan yang kosong. Jadi di sinilah kita akan edit video. Jadi video akan dimasukkan di sini. Okey. Lepas tu baru kita sediakan video kita nanti. Bagaimana nak sediakan video yang itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Video yang telah ada boleh dimasukkan di sini. Ada kalau right click saja dia timbul lah. Jadi boleh mencari di mana bahan yang kita letakkan ataupun video yang kita telah letakkan dalam bentuk MP3. Okey, so di sini ada banyak bentuk yang boleh diambil, tapi biasanya kita menggunakan MP3 lepas tu open. Okey, maka dia akan, contohnya di sini saya open file ini. Okey, dia dah masuk, ya. Okey, tapi bagi tutorial pada kali ini kita akan masukkan bahan kita ataupun video kita di sini, ya, bukan yang kita ambil daripada yang sedia ada. Okey, so di sini saya boleh delete dulu sebab ini kita tidak perlukan, kita nakkan ianya kosong. Baik, jadi sekarang kita nak menyediakan bahan kita. Jadi apa yang kita perlu buat adalah klik dekat file, pergi dekat record media. So dia ada record from webcam boleh, record PC screen boleh, record voice over pun boleh. Okey, so di sini kita ambil sebab kita nak show screen, jadi kita record PC screen. Okey, so dia timbul di sini ada satu kita katakan arahan lah, sama ada kita nak stop ataupun nak teruskan. Satu bar di sini, kita teruskan. Okey, sekarang kita nak buat nak masukkan bahan kita di dalam. Jadi sekarang ni kalau kita lihat dia ada satu lagi yang kita boleh record, ya, untuk di sini. Kalau kita ambil tadi file record media PC screen. Okey, lepas tu kita cari. Okey, so lihat di sini dia ada ni sebab saya dah record tadi. Okey, untuk masukkan gambar ataupun foto kita dalam ataupun live, kita pergi kepada ni setting. Okey, so dalam setting ni dia ada ni saya dah buat, ya. Dia ada dekat kamera. Okey, bila ada kamera, jadi klik saja pada record ataupun kalau tak mau kita untick dia. Okey, jadi bentuk ni kita boleh gerakkan dia di mana sahaja kita nak letakkan. Gambar kita nak kecil ke, nak besar ke, ikut kita lah, ikut kesesuaian. Okey, so saya di sini kita record dah. Okey, so kalau dah habis nanti baru kita stop, ya. Okey. Baik, sekarang kita teruskan bagaimana untuk menyediakan satu file atau bahan. Okey, so contoh di sini apa-apa sahaja file yang kita nak kongsi dengan rakan-rakan, kita boleh masukkan. So saya ambil di sini satu contoh daripada PowerPoint yang telah saya sediakan sebelum ini yang untuk kongsi bersama. Okay, ini adalah satu slide ataupun satu file semasa saya bentang di Colloquium Scholarly, tapi saya tak akan cerita dengan lebih lanjut lah yang ini semua, sebab yang ni akan ada satu lagi video dengan sempurna saya akan tunjukkan. Okay, di sini satu contoh, ya, slide.
Okey, so ini adalah merupakan satu kajian yang nak dibentangkan di seminar. Jadi kita sediakanlah apa bahan yang kita nak tunjukkan ataupun persembahkan kepada audiens, ya. Okey, saya dah tentulah dalam kajian dia ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah kajian saya. Okey, contoh di sini kalau pengenalan. Okey, so lihatlah apa perbezaan dua gambar ni. Okey, gambar ni gambar seni. Sebab ni ada kaitan dengan persembahan yang saya kajian yang telah saya jalankan. Okey, so di sini beza dia di sini muka gembira, muka senyum. Okey, di sini muka masam. Okey. Baik. So di sini juga kita boleh tunjukkan dalam PowerPoint, boleh tunjukkan apa beza dua gambar ni. Okey, ni Upin Ipin lah saya ambil sebabkan kebanyakan sekarang ni berminat dengan Upin Ipin. Okey, so beza dia yang ni aja. So kita boleh tunjukkan. Ini senyum, ini masam. Nak tunjuk pada graf, ya, yang berkaitan. Ini adalah satu inovasi yang saya jalankan. Okey. Dan dalam bab 1 juga kita ada penyataan masalah. Okey. Yang ni juga saya akan tunjukkan dengan lebih, saya akan sediakan satu video khusus untuk membentangkan kajian yang saya telah jalankan. Okey, ini pada dalam matematik, sebab ini yang saya jalankan ni untuk subjek matematik. Okey, matematik ni dia ada 3 peringkat, ya, seperti daripada kanak-kanak sampai ke dewasa. Pada permulaannya dia ada peringkat konkret, peringkat semi konkret, peringkat abstrak. So ada 3 peringkat. So saya buat dalam bentuk grafik supaya nampak cantik, ya. Dalam bentuk teks tu fahamlah. Kalau kita tengok dia kurang menarik. Okay, so di sini juga boleh masukkan video. Okay, nak compare, ya, ni peringkat konkret. Bersama-sama. Okey, so dia makan masa yang lama. Okey, yang ni pun sama. Okey. Ini pun sama. Okey, menggunakan bahan yang maujud. Okey, menggunakan apa sahaja benda untuk pengiraan di peringkat prasekolah. Ini kajian yang saya telah jalankan lah. Okey, kemudian peringkat semi konkret pula, yang ni dalam matematik sebab itu dia ada pengiraan dia. Yang ni yang selalu pelajar buat. Dia nak cari 7 darab 6 saja. Tapi tulis sampai 7 sampai darab 1, 2, 3, 4 sampailah ke darab 9. So tentulah dia melibatkan masa. Ini dalam kajian ni juga kita buat kajian pelajar murid-murid sendiri yang lakukan. Okey. Ini juga bahan yang telah saya hasilkan, satu inovasi untuk darab dan bahagi tambah tolak. Jadi bermakna di sini siapa-siapa sahaja peringkat kanak-kanak walaupun belum tadika atau belum prasekolah dah boleh membuat sifar yang mudah, tambah tolak, darab dan bahagi. Okey, ini pada peringkat semi konkret. Okey, seterusnya pada peringkat abstrak. Yang ni kita lihat bagaimana cepatnya murid-murid ini membuat pengiraan tambah dengan nombor yang banyak. Okey, ini tak perlu dah menggunakan alat sebarang alat. Jadi murid-murid telah dapat melakukannya. Untuk lihat lebih lanjut, lihatlah video saya yang akan datang.
Okey, kemudian di sini saya menyediakan produk inovasi. Ini pun saya tak akan cerita lanjut sebab nanti akan ada video. Saya akan ceritakan berkaitan dengan inovasi ini, peringkat permulaan ni. Okey, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan sekarang dah ada 4.0. Okey, untuk penggunaannya lihat pada video akan datang sebab sekarang ni kita hanya menyediakan bahan PowerPoint untuk dijadikan video. Okey, ini bahan yang inovasi yang telah dijalankan yang disediakan kepada murid-murid prasekolah. Okey. Walaupun pada murid prasekolah tapi boleh sampai kepada operasi tambah, tolak, darat dan bahagi dengan menggunakan satu alat sahaja. Okey, ini operasi tambah. Okey, ini tolak. Okey, ini untuk darab. Dia depan belakang sahaja alat. Ini saya namakan DIY calculator, iaitu Dr. Yati calculator lah sebab saya cipta sendiri, dicetaklah nama saya. 8 bagi 8 bagi 2 sama dengan 4. Okey, tengok betapa cepatnya untuk dapat jawapan. Okey, ini untuk video yang akan datang ya. Baik, setelah kajian juga, sudah tentu kita ada tinjauan literatur. Ya, di situ bila kita buat pembentangan, sudah tentulah ada kelima-lima bab ini yang diterangkan, terutama bagi untuk yang Viva ya. So sini ada beberapa rujukan lah yang saya ambil, tak ambil semua. Okey, ini yang saya jalankan kajian sebelum ini. Ya, perbandingan min masa gunakan DIY calculator. Misalnya saya sebut DIY calculator yang awal-awal tu untuk operasi tambah tolak, ni min masa, ini adalah min skor. So nampaklah ada perbezaan dari segi masa dapat dikurangkan tapi dari skor dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya dalam bab 1 ni juga ada dalam bab 1 patutnya kita masukkan batasan kajian, kita hadkan kajian kita tu kepada siapa sahaja ya. Okey, seterusnya bab yang ketiga, metodologi kajian. Okay, ini pun bolehlah buat, tak kisahlah, ni atas kreativiti masing-masing lah untuk menghasilkan persembahan PowerPoint masing-masing. So di sini dalam metodologi iaitu bab 3, reka bentuk kajian, populasi sampel, instrumen, prosedur ambil data, prosedur analisis data. Okey, seterusnya yang biasanya kita buat persembahan ataupun Viva pembentangan, dapatan kajian lah yang menjadi rujukan utama ataupun benda yang penting sekali. Okey, so di sini saya menyediakan hipotesis. Yang ni juga boleh untuk analisis ujian T, boleh rujuk video saya yang aplikasi SPSS dalam menganalisis data kuantitatif. So pada permulaan tidak wujud perbezaan min yang signifikan bagi skor ke atas pretest untuk operasi tambah antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. So pada peringkat awalnya didapati dua-dua kumpulan rawatan dan kawalan tak ada perbezaan apa-apa dari segi pencapaian. Okey, masa pun hampir sama sahaja bila kita laksanakan pretest. Yang ni pun boleh lihatlah yang lebih lanjut nanti video seterusnya. Okey, ni hipotesis null. Yang kedua, tak wujud perbezaan min yang signifikan bagi skor antara pretest dan post-test untuk operasi tambah dan tolak. Ini tambah, ini tolak dalam kumpulan kawalan saja. So di sini kalau kita lihat bagi operasi tambah ada signifikan, ada bersignifikan, bermaksud tolak H0 wujud perbezaan min ya. Tolak pun sama. Okey, begitulah seterusnya untuk hipotesis bagi masa pula. Okey, ada perbezaan. Okey. Ini kumpulan rawatan sahaja. Kumpulan rawatan.
bagi opasi tambah dan juga opasi tolak. Okey, dan seterusnya lah, saya boleh skip yang ini. Okey, ada 4 hipotesis semuanya ya. Baik, seterusnya okey, dah siap dapatkan kajian. Bab yang kelima adalah rumusan dan juga cadangan. Ini antara PowerPoint yang telah saya sediakan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti ada bahan sendiri tersimpan dalam bentuk PowerPoint kita, dalam bentuk PowerPoint biasa saja. Tapi kita jadikan video dia dalam filem murah. Ini kita masukkanlah sikit lampiran untuk membuktikan kajian ini kita laksanakan sendiri. Okey, ini anugerah daripada peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan yang telah saya terima apabila masuk pertandingan inovasi. Kita masukkan jugalah sikit bagai lampiran. Okey, so lampiran 3 masa pertandingan peringkat antarabangsa pun ada ya. Okay, di sini anugerah perak. Okey. So ilmu yang bermanfaat adalah disebar, luaskan agar tidak terputus di tengah jalan. Jadi sama-samalah kita berkongsi ilmu dengan rakan-rakan ataupun dengan murid-murid kita. Okey, apabila dah selesai, maknanya kita dah sedia dah satu file PowerPoint yang nak dikongsi. Okey, bersama pada siapa sahaja yang berkenaan. Itu file yang telah disediakan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan bahan kita tadi ataupun video yang kita jalankan ataupun yang telah siap lah. Maknanya kita dah ready nanti. Okey, dalam ni dah masuk dah, saya akan tunjukkan macam mana kita nak jadikan dia satu video pula ya. Okey, seterusnya apabila selesai membuat persembahan ataupun selesai pembentangan, jangan lupa klik pada ikon untuk record ini. Okey, dan stop. Klik stop ya. Okey, selepas kita dah klik stop tadi, maka timbullah satu file adalah video yang telah kita hasilkan tadi dalam paparan ni. Kalau dah ada, dia akan masuk di atas lah kalau kita buat file yang sama dengan yang sebelum ni. Okey, kalau tak ada lagi, maknanya kita akan timbul satu. Ini saya baru buat ya. Okey, so sekarang ni di sinilah dalam Filmora ni lah yang kita akan edit video. Di sini atas kreativiti masing-masing lah ya, kita nak edit macam mana, yang tu kena belajar kat tutorial ya, pada tutorial Filmora. Jadi saya tak akan terangkan di sini. Apabila dah install dan tengok ada tutorial di dalamnya, jadi tuan-tuan dan puan bolehlah belajar di situ. Okay, apa yang saya nak hasilkan di sini, okay, bila kita dah ada file yang video tadi, okay, ini adalah paparan kosong, just drag sahaja. Okay, masukkan di sini bahan tadi. Okay, sudah jadi dah lah satu video. Lepas tu kita boleh edit lah kat mana-mana yang kita rasa perlu. Jadi untuk permulaan kita boleh lihat lah apa yang kita dah masukkan tadi. Dekat sini play untuk lihat, kita sendiri untuk lihat dekat mana yang kita nak cut. Nampak dia telah jalan ya. Dia telah jalan di sini. Apa yang saya hasilkan tadi telah masuk di sini. Okey. Berminat menjadi YouTuber dalam bidang. Okey, jadi sekarang ni saya tak edit lagi video ni. Tuan-tuan dan puan sendirilah boleh edit nanti ya. Video kali ini saya tidak mengajar. Apa yang saya nak tunjukkan seterusnya, kita akan sekarang dia belum jadi lagi video yang kita dalam bentuk MP3. So video ni sahaja yang kita boleh ni, sebab di sini masih lagi boleh diedit, nak cut, nak sambung, nak masuk. Dia ada audio
dia ada titles, dia ada transition. Ini semua kena belajarlah dengan tutorial yang diberikan dalam bila tuan-tuan dan perempuan masuk dekat browser nanti cari tutorial Filmora, ya, sudah akan tunjukkan macam mana. Baik, jadi kalau kita dah puas hati, maknanya di sini dah cantik dah kita tengok ulang-ulang tengok, dah puas hati dah, baru kita boleh jadikan dia video. Okey, so sekarang nak menjadikan video, kita ada di sini klik export. Okey, klik export, ada create video atau control E. So kita create video. Dia ada tak di mana video ni? Ni MP3 dah format dia. Okey, kita nak bagi nama apa? Okey. Tutorial ni contoh ya. Tutorial upload YouTube contohlah. Okey, ini saya masukkan. Nak tak dekat mana? Okey, so sekarang ni kan saya dah nak letak dekat letak pada desktop dulu. Okey, nanti dia akan jadi di sini bahan kita akan masukkan di sini. Lepas tu kita dah select desktop dah. Okey, select folder. Maknanya dia akan masuk dekat desktop pada desktop nanti bahan kita. Okey, dah selesai yang ni, tak apa kisah. Okey, klik export saja. Okey, so di sini dia telah susun dia. Jadi kalau video kita tu lama, jadi dia akan makan masa yang lama lah untuk jadi 100%. So di sini kena tunggu ya sampai dia habis 100%. Dia akan masuk, video kita tu telah masuk dalam folder kat mana yang kita letak tadi. Lepas tu baru kita boleh upload dalam. Okey, selepas selesai create video, maka dia akan dipaparkan 100 saja. So boleh close yang ini dan kita cari balik video yang telah dihasilkan. Okey, so seterusnya tadi kita dah selesai 2 peringkat, iaitu penghabisian untuk menghasilkan video, kemudian kita hasilkan bahan. Okey, so step yang ketiga atau peringkat yang ketiga, akaun YouTube sendiri perlu ada dan juga capaian internet lah ya, dalam keadaan baik. Yang dua tadi tu tak perlu dan kita ada internet ya. Okay, jadi sekarang ni kita lihat akaun YouTube. Okay. Okay, pastikan akaun YouTube yang kita akaun email yang kita dah cipta ataupun yang sedia ada lah ya. Pastikan tengok macam mana nak cipta. Okey, jadi sekarang video kita telah sempurna. Bila telah sempurna, kita akan masukkan di sini ada your videos ya. Okey, so sekarang saya dah ada video saya yang sebanyak 47 video. Okey, jadi yang baru kosong lah, ada kosong dekat sini. Jadi saya ambil contoh yang saya punya studio. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak upload video ni, ada satu ikon di sini yang bentuk tambah ni. Okey, klik create a video or post. Okey, so dia ada dua, upload video dengan go live. Dan sekarang ni kita ambil yang upload video. So sekarang kita akan masukkan file video tadi untuk kita upload ya. Okey, so kita cari balik kat desktop tadi.
Lihat ada. Okay, so yang ini yang saya masukkan. Okay, so tajuk di sini kita boleh ubahlah ikut kesesuaian ya. Okay, so saya masukkan tajuk kita berminat menjadi YouTuber dalam bidang pendidikan. Okey, permulaan di sini. Okey, satu tutorial. Okey, untuk tajuk tak boleh lebih daripada 100%. So description, apa sahaja yang kita nak tulis untuk dikongsi. Okey, contohnya sila subscribe, like, share dan komen video ini. Jika ada persoalan, bolehlah dikemukakan di bawah video ini. Okey, yang ni boleh lebih kurang-kurangnya 5,000 perkataan. Okey, sekarang video kita sedang diupload, so ada peratus juga di sini dan dia bagi kita ada berapa lama lagi untuk selesai, untuk dapat 100% lah. Okay, sementara tu kita lihat thumbnail ni di muka hadapan. So apa saja yang kita nak masukkan. Contohnya di sini saya masukkan masukkan tadi yang ini ya, penyalaan ni. Okey, saya masukkan di sini. Okey, so dia masuklah. Sudah 100% video kita. Okey, turun ke bawah lagi, pastikan kita tik bukan yang pertama. Yes, it made for kids. Yang ni kalau nak bagi kanak-kanak sahaja. Okey, tapi kita ambil not for kids lah sebab ni untuk dewasa. Okey, bila dah selesai, dah habis ya 0% proses tu. Okey, ini adalah link kita. Okey, link kita ni lah yang akan wujud dalam YouTube nanti. Okey, lepas tu teruskan next. Okey, di sini tak ada apa-apa. Okey, next saja. Okey, yang ni penting. Kita nak private ke, kita nak unlisted ke, kita nak public. Jadi kita nak public lah kita klik public lah untuk dilihat semua orang ya. Okey, so seterusnya klik publish. Kita boleh masukkan dalam Facebook ke atau Twitter, blogger. Kalau tak nak pun tak apa, just close sahaja ataupun masuk Facebook. Close. Okey. So sekarang ni everyone akan lalukan mouse kepada public. Everyone can see this video. So video sekarang ni telah dah ready lah untuk dipublish dan bolehlah share kepada rakan-rakan link dia. Okay, so saya buka video ni untuk lebih jelas ya. Ini belum lagi diedit ya, belum lagi diedit. Okey, tu nampak ya. Okey, so kita boleh kongsi dengan rakan-rakan lah video ini. So kita boleh copy. Okey, copy. Jadi contohnya di sini bolehlah hantar kepada rakan ya. Contohnya di sini saya klik okey dan paste dekat sini. Betul send. Okey. Jadi sekarang video kita telah ready lah. Kalau saya klik di sini. Okey, dah masuk. Okey, jadi kita share link sahaja kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi YouTuber dalam bidang pendidikan? Di sinilah permulaannya.
So kita boleh nak teruskan, dia timbul lah. Jadi boleh mencari di mana video bahan yang kita letak dan upload balik. So video kita tadi ni boleh kita delete ya kalau kita nak, jadi tak ada masalah yang itu. Okey, untuk lihat balik kita pergi kepada kita punya video tadi ni. Okey, klik depan, bolehlah kita option di sini. Okey, boleh delete, boleh download dan sebagainya lah. Okey, so nak check di mana, tengok dekat ada punya channel YouTube. Okey, so selesailah tutorial. Jadi saya harap ini sebagai merupakan asas sahaja ya. Walaupun walaupun secara khususnya dalam video ni saya kata dalam bidang pendidikan, tetapi sesiapa sahaja ya boleh menggunakannya, boleh buat rujukan ataupun boleh lihat video ini jadikan panduan terutama kepada YouTuber baru. Okey, so dari saya hingga setakat ini dululah. So sekian, terima kasih. Harap jadikan panduanlah untuk semua. Itu saja setakat ini. Terima kasih.